Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Semua pagi ni sihat? Sihat ya? Puasa okey? Ada tak puasa? Ada yang tak puasa? Suka gelak. Okey, baik, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu sekali lagi untuk menyambung perbincangan kitab kita, iaitu kitab Fathul Bari di jilid yang ketiga, berkenaan dengan perbincangan hadis-hadis wuduk. Jadi hari ini kita masuk ke bab yang keberapa? Bab yang kelima. Okey, untuk teman-teman yang di rumah juga sila ambil perhatian. Kita akan mulakan perbincangan pagi ini pada bab yang kelima di muka surat 30. Okey, bermula dari muka surat 30 untuk cetakan saya lah ya. Bab yang kelima pada hadis bernombor 138. Nombor hadis 138. Topik hadis kita pada pagi ini ialah meringankan wuduk. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan meringankan wuduk? Okay, nanti kita akan bincangkan. Dalam bahasa Arabnya, bab kita ini bertajuk Babut Takhfifi fil Wudu'i. Babut Takhfifi fil Wudu'i. Hadisnya panjang ya, kita baca di sini. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال أخبرني كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ. Saya baca sedikit maksudnya di sini. Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Sufyan meriwayatkan kepada kami dari Amru. Dia berkata, Quraib mengkabarkan kepadaku dari Ibn Abbas bahawa Nabi SAW tidur sambil berdengkur. Okey, kalau ikut kepada secara maksud secara yang tepatnya kita nak kata ialah nafakha ni tidur ada bunyi suara. Gitu kan. Jadi bila terjemah dalam bahasa kita, kita kata apa? Tidur tu kalau bunyi suara tu maknanya berdengkur lah gitu. Tapi bagi saya dia tak semestinya kalau bunyi suara ni berdengkur kan. Kadang ada orang tidur memang adalah dia punya bunyi-bunyi kan. Tak semestinya berdengkur. Cuma di sini diterjemahkan sebagai berdengkur. Kemungkinan lah ya, kemungkinan. Tapi yang lebih tepatnya bagi saya ialah Nabi tidur yang mana dalam keadaan ada suara ketika tidur tu. Ada bunyi lah. Mungkin dengkur boleh jadi jugalah ya. Wallahu a'lam. Baik, seterusnya thumma shalla. Thumma shalla. Kemudian bangun mengerjakan salat. Qala id taja'a hatta nafakha thumma qama fasalla. Kemudian Sufyan menyampaikan hadis ini kepada kami berulang kali dari Amr, dari Quraib, dari Ibn Abbas. Maaf saya tersilap baca di sini.
Okey. Mengkabarkan kepadaku dari Ibn Abbas bahawa Nabi SAW tidur sambil berdengkur, kemudian bangun mengerjakan solat. Okey, sini maksudnya. Kadangkala dia, iaitu Sufyan, berkata, baginda baring sambil berdengkur, kemudian bangun mengerjakan solat. Okey, itu yang tepatnya, line yang betul. Kemudian masuk pada bahasa Arabnya, ya. ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن كريب عن ابن عباس قال. Kemudian Sufyan menyampaikan hadis ini kepada kami berulang kali dari Amr, dari Quraib, dari Ibn Abbas. Dia berkata, apa katanya di situ? Bittu inda khalati Maimunata laylatan. Aku bermalam di rumah bibiku, iaitu di rumah makcikku Maimunah. Jadi di sini Ibn Abbas dia ceritakan yang dia tidur di rumah makcik dia Maimunah. Maimunah ni isteri kepada Nabi SAW. Jadi Ibn Abbas ialah anak saudara kepada Maimunah. Okey, terjemahan silap ya, dia letak tu Mainumah. Maimunah, betulkan ejaannya? Aku bermalam di rumah bibiku Maimunah pada suatu malam. Jadi ini kebiasaan yang dilakukan oleh Ibn Abbas. Ibn Abbas dia biasanya tidur di rumah makciknya untuk rasa dekat dengan Nabi SAW. Untuk dia memerhatikan sunnah-sunnah yang biasa Nabi SAW laksanakan. Jadi antaranya hadis ini menjadi contoh kepada kita bagaimana Ibn Abbas dia berusaha untuk melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana pelaksanaan solat malam yang dilaksanakan oleh Nabi SAW. Jadi di sini kita lihat apa yang Ibn Abbas ceritakan dalam riwayat ini. Dia kata satu malam dia tidur di rumah makciknya Maimunah. Maimunah radhiyallahu anha, yang mana dia kata di tengah malam. Kalau kita lihat pada hadis itu, dia kata faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-laili falamma kana fi ba'd al-laili qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fatawadda'a min shannin mu'allaqin wudu'an khafifan. Dia kata gitu. Apa maksudnya? Baik, dia kata begini. Ada pada satu malam ketika dia tidur di rumah makciknya Maimunah ini, dia kata Nabi SAW bangun di pertengahan malam. Okey, di pertengahan malam, yang mana dia kata ketika Nabi bangun pada pertengahan malam itu, Nabi pun ambil wuduk. Nabi ambil wuduk daripada bekas. Bekas ini digambarkan dalam perkataan bahasa Arabnya di situ, min shannin mu'allaqin wudu'an khafifan. Iaitu maksudnya dia kata Nabi berwuduk dari tempat air dari kulit yang tergantung. Maknanya tempat simpanan air Nabi ni, okey, diperbuat daripada kulit. Jadi Nabi berwuduk daripada air yang disimpan di tempat tersebut. Kemudian apa yang diceritakan di sini oleh Ibn Abbas, Ibn Abbas pun berkata, dia kata, saya baca dalam bahasa Arabnya, disebutkan di sini wudu'an khafifan. Ada jenis wuduknya. Kan kalau dilihat dalam bahasa Arabnya dikata wudu'an khafifan. Wudu'an khafifan yukhaffifuhu amrun wa yuqalliluhu. Jadi dalam riwayat ini diceritakan kepada kita bahawa Nabi mengambil wuduk dengan wuduk yang ringan. Wuduk yang ringan tu macam mana? Tak apa, nanti bincang, jangan jawab sekarang. Okey, nanti saya bincangkan. Okey, jadi di sini Amr diceritakan, Amr dia gambarkan bagaimana wuduk yang ringan itu. Dia kata di situ yukhaffifuhu amrun wa yuqalliluhu. Amr menggambarkan ringan dan ringkasnya wuduk Nabi. Okey, itu cerita lain Okey, yang dalam ada mungkin boleh letak dalam kurungan di situ.
Ia adalah cerita yang lain yang mana diceritakan bahawa Amr dia menggambarkan bagaimana ringan dan ringkasnya wuduk Nabi. Baik, terus masuk kepada riwayat yang diceritakan oleh Ibn Abbas di sini. Apa kata dia? Waqama yusalli. Jadi lepas Nabi ambil wuduk tadi kan, dari bejana yang diperbuat daripada kulit tadi, bekas itu, Ibn Abbas kata Nabi pun bangun, ya, lalu Nabi solat. Yang mana dia kata, waqama yusalli. Tapi pada masa itu, Ibn Abbas, dia tak terus ikut Nabi solat. Dalam riwayat ini, dia kata apa? Fatawadda'tu nahwan mimma tawadda'a. Dia katakan, lalu baginda bangkit dan mengerjakan solat. Lalu aku pun berwuduk seperti wuduk yang beliau lakukan. Jadi ketika Nabi dah start solat tu, Ibn Abbas kata apa? Dia pun berwuduk sebagaimana yang Nabi wuduk yang dia nampak tadi Nabi lakukan. Okey, baru setelah itu dia kata begini ya, thumma ji'tu faqumtu an yasarihi wa rubbama qala Sufyan an shimalihi fahawwalani faja'alani an yamini. Jadi dia kata lepas dia wuduk tadi, dia pun terus berdiri di sebelah kiri Nabi. Okey, dia terus berdiri di sebelah kiri Nabi. Di sini juga kalau dalam riwayat ini gunakan perkataan yasari kan, tapi ada juga riwayat yang menggunakan perkataan shimali. Itu tak menjadi masalah lah perkataannya. Okey, tapi yang penting di sini apa yang Nabi lakukan? Ibn Abbas cerita, fahawwalani faja'alani an yamini. Bila Nabi perasan Ibn Abbas dia berdiri di sebelah kiri Nabi, Nabi pun tukarkan posisi dia, ya, daripada kiri ke sebelah kanan. Begitu keadaannya. Okey, jadi Nabi angkat dia pula. Nabi tak angkat je lah. Nabi tarik dia pergi sini. Ada riwayat yang mengatakan daripada belakang. Maksudnya begini, Ibn Abbas dia berdiri sebelah kiri Nabi. Okey, sebelah kiri. Jadi Nabi tarik dia daripada belakang ni pergi ke sebelah sini, sebelah kanan. Situasinya sedemikian. Ada banyaklah riwayat yang menceritakan. Okay, ada juga kata pada masa itu Ibn Abbas dia ni ngantuk-ngantuk tidur kan. Jadi dalam riwayat tu kata Nabi tarik telinga dia. Kesian budak kecil Ibn Abbas ni maksudnya dia kecil lagi. Dia kecil. Jadi kebiasaannya terkenal sebagai sahabat di kalangan kanak-kanak. Kanak-kanak yang nak belajar agama. Dia tak macam anak kita lah. Anak kita belajar agama kena paksa. Tapi Ibn Abbas ni dengan sendirinya dia nak lihat bagaimana solat malam Nabi. Jadi dia berdiri sebelah kiri Nabi. Nabi tarik dia pergi belakang. Duduk sini. Dalam keadaan yang sedemikian. Okey, baik. Seterusnya kita lihat di sini apa yang diceritakan oleh Ibn Abbas. Thumma salla ma sya Allah. Jadi Ibn Abbas kata pun lalu Nabi mengerjakan solat sebanyak yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Thumma idtaja'a fanama hatta nafakha. Jadi Ibn Abbas ceritakan lepas Nabi solat tadi kan, yang dia pun ikut menjadi makmum Nabi SAW itu tadi, dia kata kemudian Nabi baring lalu tidur hingga sekali lagi mengeluarkan suara tu tadi. Atau dengan kata lain di sini kata hingga berdengkur. Dan Ibn Abbas pun cerita thumma atahul mudadi. Ya, thumma atahul munadi. Lalu datanglah muazzin. Munadi maksudnya muazzin, ya, orang yang melaungkan azan, fa'adzanahu bis-salah. Dan dia pun mengumandangkan azan salat, iaitu solat subuh ya. Jadi di sini apa kata Ibn Abbas? Faqama ma'ahu ila salati fasalla wa lam yatawadda. Kemudian Nabi SAW salah baca je maka baginda segera bangkit bersama muazzin itu tadi menuju solat. Lantas baginda solat dan tidak mengulangi wuduknya. Jadi di sini masuk kepada perbincangan di kalangan perawi. Perawi di situ Amr. Amr kata apa? Qulna li Amrin. Kami berkata kepada Amr. Inna nasan yaquluna
Sesungguhnya orang-orang berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanamu ainuhu wala yanamu qalbuhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur matanya, namun tidak tidur hatinya. Jadi Amr pun berkata, qala Amrun sami'tu Ubaid bin Umair yaqulu. Aku mendengar Ubaid bin Umair berkata. Apa kata Ubaid bin Umair di sini? Ru'yal anbiya'i wahyun. Mimpi para nabi adalah wahyu. Thumma qara'a. Kemudian dia membaca firman Allah. Inni ara fil manami anni azbahuka. Surah Saffat ayat yang ke-102. Sesungguhnya aku bermimpi bahawa aku menyembelihmu. Okey, panjang hadisnya. Saya mengah baca. Macam mana? Okey? Boleh faham hadis itu? Jelas? Kak Dewi okey hadisnya? Ada persoalan bila baca hadis tu? Ada timbul apa-apa persoalan? Tak ada. Semua clear. Sebentar. Saya tak dengar. Apa dia? Oh, so itu pertikaiannya. Ah, saya dah agak dah. Dekat situ question mark. Lepas Nabi solat, kemudian Nabi dah tidur dalam keadaan berdengkur. Seterusnya bila azan Nabi terus solat. Nabi tak ambil wuduk. Di situ ada question mark. Ini kakak katalah. Okey. Kakak letak question mark kat situ. Okey. Kita tandakan question mark dulu di situ, nanti kita bincangkan. Okey, kita lihat dulu bagaimana syarah hadisnya. Syarah hadis ini pertama kita lihat kepada syarah judul bab di muka surat yang ke-32. Perkataan babut takhfifi fil wudu'i, bab meringankan wuduk, iaitu boleh meringankan wuduk. Jadi apa yang dimaksudkan dengan meringankan wuduk? Daripada tadi ringankan wuduk ya. Okey. Kak Cik Zai pun betul apa ni ringan-ringan ni? Nak ringan macam mana wuduk kita? Okey, nanti dulu sabarnya. Nanti kita kita lihat pada perbincangan ya yang akan kita sampai nantilah pada perkataan takhfif. Baik, kita pergi kepada syarah hadis. Syarah hadis di sini pertama sekali di situ diletakkan perkataan Sufyan. Siapakah Sufyan yang dimaksudkan dalam riwayat ataupun dalam sanad ini? Baik, Sufyan di sini ialah Sufyan bin Uyainah. Okey, Sufyan ibn Uyainah. Dan Amr di sini adalah Amr bin Dinar al-Makki, bukan al-Basri. Quraib dibaca dengan bentuk tasghir, termasuk salah satu nama yang ditulis secara tunggal dalam kitab As-Sahihain. Semua perawi yang terdapat dalam sanad ini berasal dari Makkah, kecuali Ali. Ali yang mana? Ali yang pertama sekali di situ. Ali bin Abdillah. Kalau ingat lagi, tadi kita baca Ali bin Abdillah. Pertama sekali perawinya bernama Ali bin Abdillah. Jadi dikata semua perawi di dalam sanad ini berasal dari Makkah. Kecuali seorang yang namanya Ali. Tetapi Ali dikata bermukim di Makkah selama beberapa waktu. Dia duduk di Makkah dalam jangka masa yang lama. Tetapi dia bukan orang Makkah. Itu maksudnya. Okay, Ali di sini. Di dalamnya juga terdapat riwayat seorang tabi'in dari tabi'in lainnya, iaitu Amr dari Quraib. Jadi di sini maksudnya Amr adalah seorang tabi'in, Quraib juga seorang tabi'in. Okey, tapi dah habislah ceritanya. Saya tak nak bincang panjang-panjang berkenaan dengan ini. Yang penting jelas tabi'in dari tabi'in. Perkataan ni di sini seterusnya kita ada perkataan warubbama qala idtaja'a. Kadangkala dia Sufyan berkata Nabi baring. Yakni kadangkala Sufyan menyebutkan lafaz nama. Tidur. Okay, nama maksudnya tidur, idtaja'a maksudnya baring.
Tidur dengan baring sama tak maknanya? Baring tak lelap. Tidur nyenyak. Oh. Macam baring-baring gitu. Okay. Tidur lain Tidur sampai berdengkur Ke sampai bermimpi. Semalamku bermimpi. Kan tidur sampai mimpi. Suka Kak Ram kat belakang tu dengar saya nyanyi Bukan senang, nasib baik nyanyi separuh je. Depan je. Kalau sampai habis, Cik Ana dulu bangun. Dia sambung, tak ada lagu rauca. Saya kurang je pagi bulan Ramadan ni, Allah itu. Orang kata lengit. Saya lengit ke? Kering tekak ni. Okay. So kita kata ginilah. Siapa ni? Sufyan. Ketika dia riwayatkan hadis ni, dia gunakan dua lafaz. Okey. Kadang-kadang Sufyan dia guna nama, tidur. Kadang-kadang dia guna perkataan idtaja'a. Maknanya apa? Baring. Dia kadang-kadang guna perkataan nama, kadang-kadang guna perkataan idtaja'a. Tidur dan baring. Jadi mana satu yang betul? Tidur ke baring? Itu kan? Jadi, baik kita lihat di sini. Keduanya bukanlah kata yang sinonim. Maknanya kedua tu maksudnya memiliki maksud yang berbeza. Tadi pun kita dah kata, ittaja'a maknanya baring. Kalau nama tu tidur betul-betul lah. Kan? Yang sampai berdengkur, yang sampai nyenyak keadaannya. Tetapi dikata di sini, bahkan di antara kedua kata ini terdapat makna umum dan makna khusus dari satu sisi. Akan tetapi, maksud Sufyan bukanlah menempatkan satu kata pada kedudukan kata yang lain. Maksudnya di sini, Sufyan bila dia guna perkataan nama, kemudian dia guna perkataan ittaja'a, bukan maksudnya dia nak gantikan perkataan tu. Okey, maknanya dia bukan nak gantikan nama, dia nak guna perkataan ittaja'a. Ittaja'a dia nak guna perkataan nama, bukan begitu. Tetapi kita lihat di sini, namun apabila beliau meriwayatkan hadis secara lengkap, apabila beliau meriwayatkan hadis secara lengkap, maka lafaz yang digunakan adalah ittaja'a fanama. Maknanya ada dua-dua. Okey, ada dua-dua dekat situ. Jadi, yang nak dimaksudkan ialah Nabi baring dulu. Kemudian baru Nabi tidur. Ittaja'a fanama. Dia kata seperti yang akan disebutkan nantilah, maknanya nanti kita akan bincangkan ada riwayat-riwayat lain yang menyebutkan secara penuh. Yang dia kata, adapun apabila meriwayatkannya secara ringkas, beliau menggunakan lafaz nama, iaitu tidur dengan berbaring, atau berbaring iaitu tidur. Kalau Sufyan dia guna perkataan nama atau dia guna perkataan ittaja'a, maknanya dia riwayatkan hadis ini secara ringkas. Tetapi maknanya dia bila dia sampaikan tu, dia sampaikan secara ringkas. Tetapi kalau dia sampaikan hadis ini secara penuh, dia akan gabungkan kedua-dua sekali perkataan. Ittaja'a fanama. Nabi baring, lalu Nabi tidur. Dia begitu situasinya. Jadi ini cara di kalangan para ulama mereka meriwayatkan sesebuah hadis. Jadi sebab itu hadis ni dia perlu dibaca banyak kali dan banyak tempat. Kita tak boleh kata, Allah hadis ni dah bincang dulu dekat bab wuduk, nanti kalau sampai dekat bab solat tak payah baca. Tak boleh begitu. Sebab kadang-kadang cara periwayatannya berbeza yang menjadikan kita lebih faham tentang bagaimana terjadinya sesuatu peristiwa dalam sesebuah riwayat. Jadi sebab itu di sini kan dia jelaskan jugalah, kadang-kadang dia guna ittaja'a, kadang-kadang dia guna nama. Kenapa begitu keadaannya? Jadi di sini dia menyebutkan kepada kita, dia jelaskan bahawa keadaan itu berlaku kerana dia riwayatkan secara ringkas. Tetapi bila riwayat yang kita dapati dia jelaskan secara panjang, baru dia gabungkan kedua-dua perkataan tersebut. Ittaja'a fanama. Okey, baik.
Seterusnya kita ada perkataan thumma haddathana. Okay, itu tak apa, tinggalkan sahaja. Kita terus kepada perkataan lailatan faqama. Pada satu malam, baginda bangun. Maknanya di sini kita dah masuk kepada cerita Ibn Abbas. Okey, cerita Ibn Abbas yang mana dia bermalam di rumah makciknya iaitu Maimunah. Jadi dia kata pada satu malam Nabi bangun. Demikianlah yang tercantum dalam majoriti riwayat. So riwayat yang ini dia tak ada itaja'ah, tak ada apa-apalah kan, terus faqama. Tidak ada orang kata perubahan pada lafaznya. Jadi jelas semua majoriti riwayat menyebutkan bahawa Nabi bangun pada malam itu. Dalam riwayat Ibnu Sakan tertulis fanama. Lalu beliau tidur dengan huruf nun dan bukan dengan huruf faqama. Dan bacaan ini dibenarkan oleh Al-Qadi Iyad berdasarkan perkataan sesudahnya. Falamma kana fi ba'dil laili qama. Pada suatu malam baginda bangun. Okey, tak apalah, di situ biarkan saja. Tidak boleh memastikan kesalahan bacaan ini kerana alasannya begitu jelas. Yakni huruf fa pada perkataan falamma adalah fa tafsiliyah, iaitu yang menyambung, yang menyambungkan. Dengan kata lain, kalimat kedua walaupun kandungannya sama dengan kandungan kalimat pertama dapat dibezakan dari kalimat sebelumnya dengan perincian secara global dan terperinci. Ambil pendapat yang menyebutkan faqama. Okey, senang. Yang fanama tu tak apa, tinggalkan sahaja. Itu perbincangan di kalangan para ulama, kerana ada di kalangan ulama yang tiba-tiba kata fanama. Tapi kita ambil riwayat lailatan faqama. Itu juga sebagaimana yang dimuatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya. Baik, seterusnya kita pergi kepada perkataan falamma kana, ketika beliau iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga ada perkataan fi ba'dil laili, pada satu malam. Dalam riwayat Al-Kushmihani tertulis min, bukan fi. Dan kemungkinan keduanya bermakna sama. Jadi ada yang riwayatkan fi, ada yang riwayatkan min. Okey, so di situ kita tak sebutkan ada satu pertikaian yang dahsyat lah. Maknanya tak perlu nak kecoh-kecoh sangatlah tentang perkataan ini. Namun kemungkinan juga keduanya hanyalah tambahan. Adapun kata kana di sini berfungsi sebagai tammah. Tammah maksudnya penyempurna keterangan waktu, iaitu ketika pada suatu malam. Ini cuma penerangan pada sudut penggunaan perkataan sahaja. Bukan pada syarah lah untuk maksud ini. Yang penting kita faham fi ba'dil laili ialah pada satu malam. Okey? Baik. Perkataan, kita terus masuk kepada perkataan syannin. Syannin di sini tempat air yang diperbuat dari kulit. Yang artinya tempat air dari kulit yang sudah usang. Maknanya dah lama. Bukan tempat simpanan yang baru. Kita juga ada perkataan mu'allaqin. Mu'allaqin maksudnya tempat air dari kulit yang usang itu tadi. Situasinya, keadaannya tergantung, maksudnya digantung di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya kita masuk kepada perkataan yukhaffifuhu amrun wa yuqalliluhu. Maksudnya Amr menggambarkan ringan dan ringkasnya. Sebab tadi kita baca Ibn Abbas dia ceritakan Nabi berwuduk dengan air yang terdapat di dalam simpanan kulit yang usang itu khafifan. Ibn Abbas sebut perkataan khafifan, maksudnya ringan. Jadi di sini Amr, iaitu perawi ini, dia menggambarkan bagaimana ringan dan ringkasnya maksud khafifan yang disebut oleh Ibn Abbas di situ. Baik, iaitu dia menggambarkan mudah dan sebentarnya, iaitu sekejapnya wuduk Nabi SAW.
Dan di sini Ibnul Munayir dia jelaskan kepada kita apa yang dimaksudkan dengan yukhaffifu dan apa juga yang dimaksudkan dengan yuqallilu. Apa dia kata di sini? Bila Amr dia kata yukhaffifuhu bermakna tidak memperbanyakkan gosokan. Jadi bila dalam kes ini Nabi meringankan wuduknya, Nabi tak banyak gosok-gosok lah. Okey, gosok tetap ada tetapi tidak banyak gosokan. Sikit-sikit sahaja. Begitu keadaannya. Kemudian dikata wa yuqalliluhu. Wa yuqalliluhu di sini maksudnya ialah tidak menambah lebih dari 1 kali basuhan. Jadi ini yang kita kata maksudnya Nabi ringankan wuduk itu. So faham ya, bila kita kata Nabi ringankan wuduknya, dia tidak berwuduk 3 kali. Nabi wuduk 1 kali pada setiap anggota wuduk yang perlu dibasahkan itu tadi. Baik, jadi artinya tidak menambah lebih dari 1 kali basuhan. Dia pun berkata, okey, di sini Ibnul Munayir dia berikan komentarnya lah setelah dia jelaskan maksud yukhaffif dengan yuqallil itu tadi. Jadi setelah dia jelaskan maksud yukhaffifu dan juga yuqallilu itu tadi, dia pun kata begini, hadis ini merupakan dalil wajibnya menggosok anggota wuduk. Dia kata gitu. Okey, jadi dia kata hadis ini merupakan dalil kepada wajibnya menggosok anggota wuduk sebab apabila boleh meringkaskannya, tentu baginda sallallahu alaihi wasallam telah meringkaskannya. Akan tetapi Rasulullah tidak meringkaskannya. Maksudnya di sini bagi pendapat Ibnul Munayir, dalam situasi ini Nabi kan ringankan wuduk tu tadi. Tapi Nabi masih lagi gosok. Bagi dia, kalau gosok tu tak perlu, kenapa Nabi tak tinggalkan? Ini pendapat dia. Ini pendapat dia. Dia kata kalau dalam hal yang boleh meringkaskan, seharusnya Nabi tinggalkan saja gosokan tu. Tak perlu Nabi nak gosok-gosoklah anggota wuduknya. Ini pendapat Ibnul Munayir. Tetapi kita lihat di sini. Akan tetapi Rasulullah ini adalah klaim yang tertolak. Ibn Hajar Al-Asqalani, bila dia tampilkan pendapat Ibnul Munayir ini, dia kata apa? Dakwaan Ibnul Munayir yang mengatakan gosok adalah sesuatu yang wajib, bagi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ia adalah pendapat yang ditolak. Kenapa kata dia begini? Kerana di dalam hadis tidak terdapat kesan penegasan bahawa Nabi menggosoknya. Sebab yang kata yukhaffifu yuqallilu Nabi ke Amr? Yang kata di sini Amr, bukan Nabi. Yang jelaskan itu adalah Amr, bukan Nabi. Okey? Sebab itu di sini Ibn Hajar kata tidak ada penegasan yang menunjukkan bahawa Nabi betul-betul gosok tu tadi kan. Okey, tidak ada penegasan yang sedemikian. Jadi dia kata bahkan beliau iaitu baginda mencukupkan dengan mengalirkan air pada anggota wuduk yang sudah pasti lebih ringan daripada gosokan yang ringan sekalipun. Jadi Ibn Abbas, siapa tadi? Ibn Hajar, banyak betul nama, sampai terkonfuse saya. Ibn Hajar Al-Asqalani dia kata apa? Pendapat Ibnul Munayir yang kata gosokan itu adalah wajib untuk wuduk ini adalah pendapat yang ditolak. Nabi cuma ringankan sahaja gosokan itu, tak bermakna ia adalah wajib. Maknanya kalau Nabi tak tinggalkan gosokan itu tadi kan, tak bermakna ianya adalah wajib. Nabi cuma ringankan, maksud tak gosok secara kuat. Sebab apa? Yang penting di sini ialah rukun. Saya balik pada rukun wuduk itu ialah bila air mengalir pada anggota tubuh wuduk kita. Itu yang menjadi kepentingannya. Jadi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani kata apa? Kemungkinan
Bila kita kata Nabi meringankan wuduknya ialah Nabi cuma sekadar mengalirkan. Sebab kalau kita nak mengalirkan air dekat tubuh badan kita pun kita perlu gunakan tangan kita kan untuk gosokkan. Sebabnya dulu tak ada paip. Jangan lupa. Nabi guna tempat air tu kan, pasti dia gunakan tangannya untuk mengalirkan air. Begitu. Kalau kita sekarang ambil paip gitu kita keadaannya kita sekarang ni. Betul tak? Nabi SAW pasti dia ambil air dekat tangannya, dia alirkan begitu. Gosok tapi gosokannya ringan. Sedemikian. Cuma di sini yang penting kita nak kata, bila Nabi meringankan wudu'an khafifan, dia lebih kepada sekadar mengalirkan air pada anggota badan itu dengan basuhan sebanyak berapa kali? Sekali. Itu lebih jelas. Untuk kita kata bila Nabi meringankan wuduknya. Okey? Baik, seterusnya. Kita lihat di sini. Ada perkataan di situ nahwan mimma tawadda'a. Seperti wuduk yang beliau lakukan. Al-Kirmani berkata, okey, ejaannya silap dia di situ, dia letak situ Al-Kiramani, bukan Kiramani, Al-Kirmani. Al-Kirmani berkata, Ibn Abbas tidak menggunakan perkataan mithlan kerana tidak ada seorang pun yang boleh menyamakan secara persis perbuatannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah diriwayatkan juga dalam hadis ini seperti yang akan disebutkan pada beberapa bab mendatang dengan lafaz faqumtu fasana'tu mithla ma sana'a, maka aku pun bangun dan melakukan seperti yang beliau lakukan. Perlu diketahui pula kesamaan yang disebutkan di sini tidaklah bererti sama betul-betul sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya di sini kita ada perkataan fa'adzanahu, dan dia mengumandangkan azan dengan huruf mad. Okey, tak apalah, itu tinggalkan saja. Kita ada di sini perkataan fasalla wa lam yatawadda. Kemudian beliau salat dan tidak mengulangi wuduk. Okey, ini yang tadi question mark tadi. Nabi setelah Nabi salat malam tadi, Nabi tidur kan? Disebutkan dalam riwayat ini Nabi tidur. Kemudian yang melaungkan azan, dia datang, dia laungkan azan. Pada masa itu Nabi bangun. Bila Nabi bangun, Nabi terus bangkit melaksanakan salat tanpa berwuduk. Okey, itu question mark di situ kan? Baik, di sini penjelasannya. Di dalamnya terdapat dalil bahawa tidur bukanlah termasuk hadas. Okey, tidur bukan termasuk hadas. Namun hanyalah mazinnah. Okey, mazinnah iaitu kondisi rentan, kondisi yang ada kemungkinan terjadinya hadas. Tidur bukan hadas. Tidur ni tak sama sebagaimana kita buang angin. Gelap, dia kata. Subhanallah. Dia pun pekik gelap. Gelap, okey. Gelap. Ya tak apalah. Sekejap lagi hujan. Okey tu, gelap ni nak buka lampu sebelah sana. Dia macam tengok movie ya, Masya Allah. Anggap sajalah saya ni movie di hadapan. Cuma jangan tidur. Penat saya bulan Ramadan ni, ya Allah, kering tekak. Jangan tidur. Sila celitkan juga matanya walaupun suasana Masya Allah tabarakallah. Saya ini kalau di seberang bantal pastinya tertidur. So tertidur bangkitnya, mesti bangkit begini. Fasallah walam yatawadda. Jadi Nabi di situ Nabi bangun, kemudian Nabi terus salat, Nabi tidak berwuduk. Dan kita kata di sini, tidur ni dia bukan satu situasi yang kita kategorikan dia sebagai hadas. Tak sama macam kita buang angin, buang air kecil, buang air besar. Dia bukan gitu situasinya. Tidurlah. Dia keadaan-keadaan macam kita jalan, kita makan. Ya, okey. Cuma dia adalah situasi yang dikata tadi kan, mazinnah. Maksudnya apa? Situasi yang memungkinkan terjadinya hadas.
Sebab itu, ada pendapat yang mengatakan orang yang tidur dia kena berwuduk. Ada pendapat yang mengatakan begitu. Pendapat ini panjang lebar perbincangan di kalangan ulama fiqh, panjang sekali. Berkenaan dengan orang yang tidur, bagaimana situasinya? Adakah ia membatalkan wuduk ataupun tidak? Cuma tadi situasilah dalam konteks perbincangan hadis kita ini, kita dapati Nabi dia tidak berwuduk walaupun dia sudah tidur dalam keadaan yang berdengkur itu tadi. Yang mengeluarkan suara itu tadi. Di sini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dijelaskan, tidur, kenapa begitu keadaannya? Tidur dia bukan hadas secara umumnya. Okay, bukan hadas sebagaimana hadas-hadas yang biasanya. Tetapi tidur dia adalah satu situasi, satu keadaan yang memungkinkan terjadinya hadas. Sebab kadang-kadang kalau kita tidur, kita boleh terbuang angin tanpa kita sedar. Ada orang tidur dia buang air kecil kan? Betul tak? Apa orang Jawa kata apa? Beser. Ngompol lah, ngompol. Tidur, kencing pula. Macam budak-budak kecil pula. Ya? Tapi ada juga orang dewasa begitu keadaannya. Okay, mungkin dia terbuang air besar masa dia tidur. Kan? Situasi-situasi yang tak dapat kita elakkan. Sebab tu dia kata keadaan yang memungkinkan boleh berlakunya hadas. Okey, baik. Di sini ya, hal ini tetapi itu tak berlaku kepada Nabi. Okey, situasi Nabi berbeza. Kerana apa? Dia kata begini. Hal ini dikarenakan hanya mata Rasulullah SAW yang tertidur. Sedangkan hati beliau tidak demikian. Kalaulah beliau berhadas dalam kondisi tidur, tentu beliau akan mengetahuinya. Jadi Nabi ni tahu. Kalaupun Nabi kita katakan, tadi Nabi tidur dalam keadaan yang nyenyak. Tapi Nabi, kebiasaannya Nabi tahu. Kalaulah Nabi buang angin sekalipun kita kata. Nabi kalau dia buang angin, dia akan bangun, dia akan ambil wuduk. Sebab situasi Nabi tak sama dengan situasi kita. Ya, kita ada situasi yang perlu hati-hatinya. Di sini kata Nabi tidur, mata tidur, tapi hatinya tidak. Situasi berbeza. Sebab itu kita dapati, oleh kerana itu kadang-kala baginda berwuduk sesudah bangun dari tidur. Ada riwayat yang menunjukkan bila Nabi tidur, Nabi bangun, Nabi berwuduk. Okey? Kemudian ada juga kadang-kala Nabi tidak berwuduk. Kerana Nabi tahu situasi baginda. Jadi dalam situasi ini, baginda mengetahui bahawa dalam keadaan dia tidur itu, dia tidak berhadas. Sebab itu dia tidak mengambil wuduk sekali lagi. Ini keadaan yang mana kita kata dia lebih kepada khusus untuk Nabi SAW. Tapi kalaupun kita, keadaan diri kita sendiri, kalau kita tahu, dia macam inilah kita kata cuma tidur-tidur ayam. Kan? Tidur-tidur ayam, betul tak istilah saya? Ke salah? Betul ya? Dia macam tidur-tidur tapi dia bukan tidur yang nyenyak, berdengkur. Nabi tidur berdengkur okey lagi. Maknanya dia tahu. Kita kalau tidur berdengkur memang confirm lah kena ambil wuduk. Betul lah, kita kalau tidur berdengkur memang confirm kena ambil wuduk. Bagi pendapat saya lah. Tak boleh kata, oh aku... Sebab kita tak tahu ya apa yang berlaku. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tidur, kalau kita ada roommate lah. Kan? Contoh kalau dulu saya tidur... Kita belajar lah kan biasanya. Kalau kita sekarang pasangan kita masing-masing lah ya. Suami kita tahulah macam mana kita tidur. Dia kata, you tidur tadi you buang angin you ke? Kita tak sedar kan, betul tak? Suami kita beritahu, you tidur you buang angin you tadi. Oh ya ke saya buang angin? Alamak. Maknanya kita tidur tak sedar. Kena ambil wuduk. Dan kebiasaannya kita tidur begitu kan keadaannya. Jadi di sini, kalau saya nak bincang banyak pendapat para ulama lah ya, Imam Asy-Syafi'i, Maliki, Hanbali, ada banyak. Cuma saya nak ambil kesimpulannya begini. Sebab nanti takut balik fikir, batal ke tidak wuduk sebenarnya? Takut balik begitu kan. Saya ambil kesimpulannya begini. Daripada perbincangan ulama yang panjang-panjang lebar, okay, kita simpulkan, kalau kita tidur yang betul-betul nyenyak, yang betul-betul memang tak sedar, tak kira dalam keadaan duduk ke, dalam keadaan baring ke, dalam keadaan yang macam mana sekalipun. Ambil wuduk. Bila kita sedar tu, ambil wuduk.
Tapi kalau kita yakin dalam keadaan yang kita tidur tu tadi kan, macam tadi saya kata dia cuma just macam terlelap. Gitu kan? Terlelap, bangun. Jadi di situ kita kata dia dalam keadaan yang masih lagi sedar. Dia masih lagi tahu apa yang berlaku pada sekitarnya. Dalam situasi yang begitu tak perlu untuk dia ambil wuduk kembali. Ini saya ringkaskan ya. Alhamdulillah ada nur. Ya Alhamdulillah ada nur. Nampak muka situ kan. Jangan tidur. Dah tak ada alasan untuk tidur. Sebab itu saya rasa kalau tidur nyenyak. Sebab ada suara saya pun dah boleh, orang kata boleh buat tidur. Lepas tu ada bunyi air yang hujan rintik-rintik. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Doa makbul ya waktu ni. Doa lah apa-apa nak doa. Okey, baik. So begitulah ya keadaan yang saya boleh simpulkan tentang tidur yang sama ada ia membatalkan wuduk ataupun tidak. Jadi di sini kita lihat ya, saya habiskan perbincangannya. Al-Khattabi berkata, hati Nabi tidak boleh tertidur agar boleh memahami wahyu yang turun sewaktu tidur itu. Jadi sebab tu kadang-kadang kita lihat ya, dalam beberapa riwayat menunjukkan Nabi SAW ketika baginda tidur ada mimpi yang menjadi wahyu. Jadi situasinya berbeza. Dengan kita lah umat Nabi SAW. Baik, seterusnya kita di sini ada perkataan kulna. Kulna maksudnya kami berkata. Yang berkata di sini adalah Sufyan. Ya, Sufyan ibn Uyainah tadilah yang setelah kita jelaskan. Seterusnya kita ada perkataan Ubaid. Ya, perkataan Ubaid terus ya masuk pada perkataan Ubaid. Ru'yal anbiya'i wahyun. Mimpi para nabi adalah wahyu. Okey, masuk balik di sini. Perkataan Ubaid, ru'yal anbiya'i wahyun. Mimpi para nabi adalah wahyu. Diriwayatkan oleh Muslim secara marfu'. Keterangan akan disebutkan dalam kitab At-Tauhid dari riwayat Syarik dari Anas. Nanti akan diterangkan dalam kitab At-Tauhid. Adapun sisi pendalilan dari ayat yang dibacakan Ubaid adalah seandainya mimpi seorang nabi bukanlah wahyu, tentu Ibrahim AS tidak boleh menyembelih anaknya hanya kerana mimpi itu. Jadi di sini para ulama antaranya pendapat Ubaid itu tadi, dia kata mimpi kepada seorang nabi ni kita anggap ia sebagai wahyu. Jadi begitu juga Nabi SAW. Apa-apa yang Nabi mimpi, di dalam mimpinya dijadikan dalil bagi diri kita. Tak boleh kita kata, oh tu mimpi Nabi, mana boleh kita buat jadi dalil? Tak boleh juga. Sebab ada banyak mimpi-mimpi Nabi SAW yang menjadi satu sumber pendalilan kepada
kita untuk membuktikan, untuk membenarkan sesuatu isu dalam agama. Jadi dalam urusan mimpi Nabi ni dia perkara yang berbeza lah ya dengan manusia. Dan sebab itu di sini Ubaid berkata dia berikan dengan satu dalil yang mana tentang mimpi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dia mimpi dia sembelih Nabi Ismail. Jadi itu dijadikan dalil, merupakan wahyu bagi diri baginda. Seterusnya di sini, seorang pensyarah iaitu Ad-Dawudi memberikan penjelasan yang ganjil. Maknanya dia beri satu penjelasan yang begitu pelik lah. Yang mana dia berkata, perkataan Ubaid ibn Umair tidak ada kaitannya dengan bab ini. Kan dia kata kenapa Ubaid ni keluarkan kenyataan berkenaan dengan mimpi para nabi. Bagi dia tak ada kena-mengena lah sebab kita tengah bincang tentang apa? Tentang wuduk. Tentang salat malam. Jadi ada banyak perkara yang kita bincangkan tentang apa lagi? Meringankan wuduk. Banyak lagi yang kita bincangkan, tetapi tak ada pun kita nak bincangkan tentang mimpi. Sebab tu Ad-Dawudi di sini dia berikan satu pendapatnya lah, dia kata pelik. Ubaid dia keluarkan tentang ru'yal anbiya'i wahyun. Tiba-tiba dia masukkan pada satu riwayat yang sedemikian. Jadi pernyataan itu dia kata begini perkataan Ubaid bin Umair tidak ada kait dengan bab ini. Pernyataan itu semacam tuntutan terhadap Al-Bukhari agar hanya mencantumkan hadis yang memiliki kaitan erat dengan judul bab. Padahal tidak ada seorang pun yang mengharuskan penyusunan seperti itu. Kalau yang dimaksudkan oleh Ad-Dawudi adalah riwayat yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan hadis bab, maka ucapannya itu tertolak. Wallahu a'lam. Jadi di sini bagi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani tentang mimpi itu masih lagi ada kaitannya. Sebab kita bincangkan tentang Nabi tidur. Nabi tidur dalam keadaan yang kemudian Nabi bangkit tidak mengambil wuduk. So di situ kita dapati bagaimana tidur Nabi SAW. Okay. Jadi bagi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, apa yang dinyatakan oleh Ad-Dawudi adalah sesuatu yang pelik lah. Seolah-olah memaksa Imam Al-Bukhari kalau nak letak sesebuah hadis dalam sebuah topik bab, hanya ikut kepada yang berkaitan. Jadi kalau yang berkaitan dengan mimpi ni dia tak ada untuk bab wuduk. Begitulah maksud Ad-Dawudi. Tetapi Imam Ibn Hajar kata tak semestinya. Sebab kita masih lagi bincang tentang hal yang berkaitan dengan wuduk itu tadi, yang mana Nabi tidur tapi kemudian Nabi bangun tidak mengambil wuduk. Kemungkinan tidur tu ada mimpinya. Wallahu a'lam bisawab. Okay, keadaan-keadaan yang sedemikian kemungkinan berlaku. Dan dia pun kata wallahu a'lam. Jadi hadis ini kita akan bincang secara lanjut, maknanya akan dikupas dengan lebih panjang, dengan lebih terperinci dalam bab witir kitab As-Salah insya-Allah. Ada beberapa pengajarannya yang ingin saya keluarkan daripada hadis ini. Masa yang berapa saja ni. Pertama, kita lihat begini. Dalam hadis ini ada mengajarkan kepada kita tentang adab menuntut ilmu. Sebagaimana yang kita lihat Ibn Abbas dia belajar tadi. Okey, mungkin kita boleh tuliskan di sini. Pertama, satu pengajaran daripada hadis ialah adab menuntut ilmu. Jadi antaranya ialah kita bila kita nak belajar ni, dia mesti kita lihat secara langsung. Bagaimana guru itu melakukan sesuatu perkara. Okey, ataupun bagaimana guru itu mengajar. Jadi di sini kita lihat bagaimana Ibn Abbas radhiyallahu an dia datang ke rumah makciknya Maimunah untuk melihat secara langsung bagaimana cara pelaksanaan satu solat malam Nabi, bagaimana cara wuduk Nabi, okey, lalu bagaimana setelah itu Nabi tidur, Nabi bangkit,
lalu Nabi solat lagi, solat subuh. Kita lihat di situ. Jadi di sana ada cara yang Nabi SAW lakukan, dan bagi Ibn Abbas, dia nak lihat sendiri. Dia tak nak dengar dari orang lain. Jadi begitu juga bila kita belajar. Yang terbaik ialah belajar ilmu, terutamanya ilmu agama ini. Kita belajar langsung daripada guru. Jangan berpada dengan membaca kitab, supaya kita mudah faham. Ataupun jangan berpada dengan just dengar ceramah online tanpa kita hadir. Sebab kadang-kadang ceramah online ni kita buat ringkas-ringkasnya sahaja. Kita tak buat secara panjang lebar sebagaimana kita belajar dalam kelas ataupun kuliah. Kerana situasilah yang tak mengizinkan untuk kita rekod ataupun kita rakam secara panjang lah. Okay? So di sini nasihat saya ialah kita ambil bagaimana contoh yang telah ditunjukkan oleh Ibn Abbas dalam riwayat ini. Dia sanggup datang ke rumah Nabi. Tapi ini janganlah pula sampai tidur rumah ustazah. Rumah saya bukan open house, ya. Tiba-tiba, saya nak menuntutlah dengan Ustazah Sakinah. Kita kena tidur rumah dia. Pakat-pakatlah entry registration rumah Ustazah Sakinah. Malam ni Kak Zah. Esok malam Kak Dewi tidur rumah saya. Jangan begitu. Tak kena caranya. Okey? Maksud saya ni lah, Ibn Abbas lain lah ceritanya. Sebab makcik dia, kita tak lihat sahabat lain ada ke tidur rumah Nabi? Abu Bakar ada? Tak ada. Umar ada? Tak ada. Walaupun kedua-duanya anak mereka isteri Nabi SAW. Tapi sebab kita lihat sini, Ibn Abbas dia kanak-kanak pada masa itu. Bapa mertua. Tapi sahabat Nabi lah. Kan? Kita lihat di sini, Ibn Abbas dia kanak-kanak, anak kecil pada masa itu. Sesuai situasinya lah untuk tidur rumah Nabi. Kalau dia sahabat di kalangan yang dewasa, mana mungkin nak tidur rumah Nabi? Rumah Nabi ni bukan kita kata rumah kita ni banyak bilik. Rumah Nabi ni tak adalah bilik-biliknya. Jadi tak sesuai situasi. Okey? So jangan pandai-pandai pula, Ustazah malam ni nak tidur rumah Ustazah lah. Nak tengok macam mana Ustazah bangun malam. Kod-kodlah Ustazah bangun malam baca Quran ke tidak. Kita bolehlah ikut sunnah Ustazah Sakinah. Jangan kita ni, ya Allah, ya Tuhanku. Kadang-kadang orang ni permintaannya pelik-pelik. Betul. Malas saya nak layan. Seriously saya kata, permintaannya pelik-pelik. Nanti tiba-tiba saya kata gini, tiba-tiba keluar satu permintaan yang pelik. Yang penting sekarang, konteks kita ni bila belajar ialah belajar berguru, senang saya nak kata. Belajar berguru, hadir kuliah, dengar, lihat, bagaimana Ustazah explain. Kan? Sebab kalau kita mengajar dekat kuliah ni, kita boleh berdiri macam saya berdiri. Saya boleh tunjuk macam mana. Kalau mengajar dekat online, saya boleh berdiri tak? Saya duduk je. tak boleh berdiri lah. Nak berdiri pun susah. Nanti kan nak ubah-ubah kamera tu kan, leceh. Jadi bila kita belajar dekat kuliah ni, kita dapat lihat bagaimana situasi penceritaan sesebuah hadis itu. Saya dapat jelaskan dengan lebih lanjut. Baik, seterusnya. Yang kedua. Yang kedua ni lah berkaitan dengan wuduk dah. Okay? Nabi SAW ada juga pada waktu-waktunya Nabi meringankan wuduk tadi. Apa maksud meringankan? Mengurangkan, mengurangkan basuhan tadi, meringankan wuduk. Iaitu 1 kali basuhan. Kalau kita nak gosok-gosok pun gosok sikit-sikit sajalah. Okey? Gosok yang sekadarnya. Macam mana? Menggosokkan tu untuk meratakan air lah, sekadarnya lah. Okey, keadaannya. Boleh letak sini lah, ratakan air. Nanti kan tak faham pula. Baik, seterusnya yang ketiga, apa yang kita pelajari juga daripada hadis ini ialah kita belajar tentang posisi kedudukan imam dan makmum yang hanya 1 orang. Okey? Sebelah kanan ke kiri tadi? Kanan. Okay. Jadi kalau kita jadi makmum, kita berdiri, maknanya kita dengan teman kita saja kan, kita berdiri di sebelah kanan.
bukan kiri. Ni tak ada apa-apa kena elektrik. Takut saya kena elektrik. Ini kalau mak saya, kau jangan gosok baju. Terus dia mesej, kau jangan gosok baju, jangan buka-buka apa-apa. Jangan mandi, jangan apa. Dia takut sangat. Okey. So, kita lihat di sini. Posisi imam dan makmum, yang mana cuma dua orang tu tadi kan. Nabi betulkan keadaan Ibn Abbas. Ibn Abbas, dia lepas ambil wuduk, dia terus biri sebelah kiri. Lalu Nabi tarik dia, letak dia sebelah kanan. Di sini kita faham bahawa posisi seorang makmum yang sendirian dengan imam tu kan, dia berada di sebelah kanannya. Bukan kiri. Ya. Sorry. Ya, Cik Asyam. Minta maaf. Sama saja. Lelaki dengan perempuan sama saja. Okey. Baik. Seterusnya, yang keempat. Yang keempat, solat malam Nabi di situ keadaannya kita lihat tadi kan, adakah dijelaskan solat malam Nabi bagaimana? Dalam hadis kata apa di situ? Sebagaimana dikehendaki oleh Allah lamanya. Baik, dalam riwayat-riwayat yang lain dijelaskan secara terperinci bagaimana solat malam yang Nabi lakukan pada waktu itu. Jadi disebutkan bahawa pada malam itu Ibn Abbas bersama dengan Nabi SAW melaksanakan solat malam sebanyak 13 rakaat. Okey, 13 rakaat. Maknanya 12 rakaat solat sunat, 1 solat witir. Begitu. Ya, 13 rakaat. Boleh? Muka macam blur je. Okey? Ulang balik. Oh, ulang balik. Okey. So, 12 rakaat sunat biasalah yang kita buat rakaataini, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai 12 rakaat. Okey, kemudian 1 rakaat witir. Dia jadi jumlahnya 13 rakaat ya pada malam itu. Hadisnya panjang lagi lah ya, dijelaskan dalam riwayat-riwayat yang lain. Ada riwayat yang terus sebut Nabi solat salasata asyar rakaat, 13 rakaat. Ada juga riwayat yang jelaskan Nabi solat rakaataini, thumma autar. Secara jelas dalam riwayatnya. Nabi solat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, sampailah 12 rakaat, baru Nabi solat 1 rakaat witir. Ya, pada malam itu. Seterusnya yang kelima, yang terakhir di sini perbincangan kita yang agak menjadi question mark tadilah ya, berkenaan tentang adakah tidur itu ia membatalkan wuduk. Okey? Jadi kita belajar wuduk bukan hadas. Oh. Puasa. Tadi dah tersedak dah siapa sebut nama. Terima kasih Kak Dewi. Tidur bukan hadas ya. Tidur bukan hadas secara umum. Secara umum yang kita faham begitu. Tidur ia adalah bukan hadas untuk diri kita. Tetapi perbincangan ulama begitu panjang lebar, ia juga perlu dilihat kepada situasi-situasi tidur kita bagaimana. Tadi pun saya dah jelaskan ya keadaannya. Bagaimana situasi tidur yang perlu ambil wuduk dan bagaimana situasi tidur yang tidak memerlukan untuk kita mengambil wuduk kembali. Okey, itu sahaja perbincangannya pada malam ni, pada pagi ni ya. Perempuan lain. Maksudnya perempuan dengan lelaki, kalau perempuan makmumnya perempuan kat belakang. Yang tadi saya jawab Cik Asia tu bila perempuan dengan perempuan. So jangan mix. Kalau suami dan isteri, suami depan, isteri belakang. Ya, tapi kalau kita dengan kawan kita ataupun kita dengan ustazah kita sama macam posisi Nabi dengan Ibn Abbas itu tadi. Sebab tadi mungkin kekeliruannya saya sebut 2 orang tadi. Terima kasih jugalah atas ni. So kalau kita dan suami kita, suami di belakang, amboi Ustazah Sakinah, suami kat belakang. Sejak bila pula kita jadi imam kat suami kita ya? Jangan ambil tu. Tadi statement tersesat sikit.
suami kita depan kita belakang. Itu pelik juga ya, kan tiba-tiba yang you lah jadi imam yang. I malas lah jadi imam hari ni, I nak jadi makmum. Tak ada maknanya ya. Assalamualaikum cakap dengan suami macam tu. Okey, baik, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih Muslimah di atas perhatiannya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.